Sekarang topik pertama, konsep alam Melayu dibincangkan. Alam Melayu merujuk kepada kawasan yang melangkungi gugusan kepulauan dan tanah besar di Asia Tenggara. Perkataan lain yang mempunyai istilah yang sama termasuk Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Kawasan daratan dan kepulauan di alam Melayu dihubungkan bersama pada masa dahulu dan kawasan ini dikenali pentas Sunta. Kawasan di pentas Sunta mempunyai ciri-ciri fizikal dan hidupan yang sama. Manusia di pentas Sunta mempunyai corak tamadun yang hampir sama dari segi kepercayaan, asal unsur keturunan, bahasa dan masyarakat. Konsep alam Melayu menunjukkan bagaimana alam Melayu difahamkan. Konsep alam Melayu boleh dikaji dari 3 sudut, iaitu geografi, bahasa, dan budaya. Bagaimana ketiga perkara ini membantu kita memahami alam Melayu akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Sekarang konsep alam Melayu dijelaskan dari segi perkara geografi. Konsep alam Melayu telah diterangkan dari sudut geografi oleh tokoh-tokoh yang berikut. Pertama sekali, menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassam Suhaimi Nik Abdul Rahman, alam Melayu melangkungi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik, dan sampai ke Taiwan. Kedua, berdasarkan Abdul Hadi Haji Hassam, alam Melayu adalah satu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Ketiga, menurut Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Penteta Ismail Hussein, dunia Melayu melangkungi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, sekenting kelah Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Keempat, menurut Alfred Russel Wallace, seorang sarjana barat, Kepulauan Melayu melangkungi Tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Kelima, menurut Profesor Dr. Teng Cho Meng, seorang pengkaji manuskrip Melayu, dunia Melayu adalah kawasan luas melangkungi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand, dan Filipina. Semua sarjana bersependapat bahawa alam Melayu melangkungi selatan Thailand, selatan Myanmar, selatan Indochina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Sekarang konsep alam Melayu dijelaskan dari segi perkara bahasa. Konsep alam Melayu boleh dikenali dari aspek penggunaan bahasa selempun yang tidak rapat dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa Austronesia yang digunakan dalam masyarakat alam Melayu. Yang berikut adalah konsep alam Melayu yang diterangkan dari sudut bahasa oleh tokoh-tokoh. Pertama sekali, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar, seorang tokoh bahasa dari Malaysia. Menurut beliau, bahasa selempun di alam Melayu bergiat rapat dengan bahasa etnik peribumi. Persamaan ini boleh dikena pasti melalui kata-kata tertentu. Melalui bandingan antara bahasa-bahasa selempun ini, pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu dapat diperhatikan. Ketua Sultan Takdir Alis Jabana, seorang tokoh bahasa dari Indonesia. Menurut beliau, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masehi lagi. Orang Melayu yang gemar belajar mengembangkan penggunaan bahasa Melayu ke alam Melayu. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Sekarang konsep alam Melayu dijelaskan dari segi perkara budaya. Manusia di alam Melayu berkongsi budaya selempun yang melangkungi aspek bahasa, tulisan, persulatan,
struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adab. Secara umumnya, budaya bermaksud idea, adab dan tingkah laku sosial manusia atau masyarakat tertentu. Sekarang konsep alam Melayu diterangkan dari sudut budaya oleh tokoh-tokoh. Menurut Dr. A. Deraman, seorang budayawan dari Malaysia, alam Melayu berkembang dengan mempunyai kepandaian dalam bidang kesenian, terutamanya dalam pembuatan gangsa, seni pertahanan diri dan seni persembahan, contohnya wayang kulit. Sekarang topik kedua, kewujudan kerajaan di alam Melayu dibincangkan. Kerajaan-kerajaan di alam Melayu berkembang daripada penempatan kecil, menjadi pelabuhan perdagangan dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan. Yang berikut adalah kerajaan-kerajaan di alam Melayu termuncul seawalnya abad pertama. Pertama sekali, kerajaan Funan yang terwujud pada abad pertama. Kerajaan Champa yang terwujud pada abad kedua. Kerajaan Angkor yang terwujud pada abad ke-9. Kerajaan Kedua yang terwujud pada abad ke-5. Kerajaan Gangganagara yang terwujud pada abad ke-6. Kerajaan Sriwijaya yang terwujud pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit yang terwujud pada abad ke-13. Ketujuh-tujuh kerajaan awal yang terwujud di alam Melayu ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video.